Anda sekarang berada di SRTV. Assalamualaikum dan selamat datang semua. So, berakhir sudah match day kelima di antara kedua pasukan di mana telah dimenangi oleh tuan rumah iaitu Kuala Lumpur. Dan kalau kamu ada cek video aku sebelum ni, aku dah membuat preview sebelum sepak mula perlawanan. Aku dah berbincang mengenai head to head di antara kedua pasukan tentang keputusan perlawanan sebelum ini dan juga keputusan semasa di antara kedua pasukan. So, prediction yang aku bagi pada di akhir video itu adalah sebanyak 55% winning odd untuk Kuala Lumpur, manakala Sabah sebanyak 45%. Kecil saja margin yang aku bagi untuk kedua pasukan lah. Tapi betul prediction aku Kuala Lumpur berjaya memenangi perlawanan itu berdasarkan data-data yang sudah aku share sama kamu, dan ini adalah keputusan dia, di mana Kuala Lumpur berjaya membolos gawang Sabah sebanyak 2 kali hasil daripada jaringan Morales pada minit ke-36 dan juga ke minit 88. Okey, daripada komen-komen yang aku baca pada video sebelum ini, di mana aku menjemput semua viewers untuk membagi prediction kamu, rata-rata memberi kemenangan untuk pasukan Sabah, dan ada beberapa orang juga mengatakan Sabah akan seri. Tapi tidak ada satu orang pun menyatakan yang Sabah akan kalah pada perlawanan ni. Dan jangan silap, bukan aku mahu Sabah kalah pada perlawanan ni. Aku memang mengharap Sabah akan mencatat kemenangan dan membawa balik 3 poin selepas match day kelima ni. Tapi berdasarkan data yang aku lihat tu, aku rasa Kuala Lumpur lebih layak untuk memenangi perlawanan di antara pada perlawanan antara kedua pasukan ni lah. Dan ini adalah standing terkini yang aku share dengan kamu. Top 5 sajalah aku share untuk kamu, di mana Sabah telah jatuh sebanyak satu tangga, iaitu tangga ketiga sebelum tangga kedua, dengan mengutip sebanyak 9 mata sekarang, di mana Kuala Lumpur tangga kelima dengan mengutip sebanyak 7 mata. 9 mata buat masa ni masih cukup selesa untuk pasukan Sabah lah untuk bertahan di top 5. Walau macam mana pun, perlawanan Sabah akan datang adalah menentang Kedah, walaupun perlawanan itu akan berlangsung di Stadium Likas. Tapi again, itu aku akan share dengan kamu lah mengenai head to head di antara Sabah dan juga Kedah. Aku reserve aku punya komen dulu di video ni. Kamu boleh cek di video akan datang lah. So, ini adalah kesebesaran utama yang telah pasukan Sabah turunkan, di mana ada sedikit perubahan. Kita tidak nampak di situ Neto Pessoa diturunkan sebagai orang yang akan mengemudi bahagian serangan kita, di mana Dato' Ong Kim Swee telah membuat keputusan untuk memasukkan Stewart Wilkin pula untuk berada di bahagian hadapan. Dan formation dikekalkan iaitu 3-4-3 daripada Dato' Ong Kim Swee. Dan sekali lagi, Rawison Batuil diberi kepercayaan untuk berada di starting 11 buat kali kedua untuk perlawanan menentang Kuala Lumpur ni. Dan ini adalah starting 11 untuk Kuala Lumpur pula, di mana ada satu perubahan yang aku tengok di sini tu, di Kuala Lumpur memasukkan Romel Morales. Ini adalah perlawanan kedua Romel Morales diturunkan selepas daripada kecederaan, di mana first match dia adalah waktu menentang Johor Bahru, di mana dia dimasukkan sebagai sub lah. Dan Romel Morales ni pun panjang juga cerita dia ni, guys. Okay, dia ni sebenarnya bukanlah berada di posisi hadapan. Kalau kita tengok nombor dia pun nombor 7, sebenarnya dia ni adalah midfield. Tapi sedikit perubahan telah dilakukan oleh Boyan Hodak, di mana meletakkan Romel Morales di bahagian hadapan pasukan Jentera Kuala Lumpur, oleh kerana mereka tidak mempunyai seorang pun pemain import yang berada untuk mengemudi di bahagian serangan mereka. Walaupun nombor 9 Selangor nombor 9 Kuala Lumpur ada, kamu nampak situ si Gali Fuoko, tapi Boyan Hodak nampaknya lebih menaruh harapan kepada Morales untuk mengemudi bahagian hadapan diorang, dan membuahkan hasil lah sebenarnya, di mana Ramon Morales telah menyumbat sebanyak 2 gol pada perlawanan tersebut. Dan ini adalah full time statistik hasil daripada penghujung perlawanan itu. Sebenarnya kalau kamu tengok situ, position mengawal bola lebih kepada Kuala Lumpur sebanyak 52%, tapi sebenarnya tidak jauh beza dalam lebih kurang 2% sahaja. Dan Sabah position adalah sebanyak 48%. Dan kalau kita tengok dari segi attempt di situ pun, Sabah lebih membuat banyak percubaan sebenarnya daripada Kuala Lumpur. Macam mana pun, Kuala Lumpur yang berjaya mendapat sebanyak 2 gol dalam perlawanan itu. Dan di sini aku katakan bahawa ini adalah antara perlawanan corak sistematik dan juga serangan yang terbaik bagi pasukan Sabah
selepas 2 perlawanan away yang diorang telah jalankan, iaitu menentang Melaka dan juga satu lagi menentang Sarawak. Okey, walaupun again perlawanan tu tidaklah banyak gol yang dilakukan, cuma 1 gol saja, walau macam mana pun Sabah tetap menang perlawanan tu. Cuma match menentang Kuala Lumpur ni bagi aku lebih cukup berpisah dan juga aku boleh cakapkan ganas lah yang corak penampilan yang Sabah lakukan. Cuma again, selepas daripada beberapa perlawanan, masih juga kita dapat melihat di sini seperti mana juga penyokong-penyokong pasukan Sabah katakan sendiri, dan Datuk Ong Kim Swee sendiri mengakui yang bahagian hadapan Sabah sebenarnya memang tumpul, memang tidak berupaya untuk menjaringkan sebarang gol, melainkan bola mati. Ini pun balik-baliklah aku cakap benda ni. So ini adalah position yang perlu sangat-sangat Datuk OKS dan juga penyerang-penyerang Sabah berusaha untuk mempertajamkan lagi serangan mereka. Dan seterusnya guys, aku akan share dengan kamu main attraction, player yang menarik perhatian aku di sepanjang perlawanan ni bagi Kuala Lumpur adalah 3 pemain ni, iaitu of course penjaring gol Romain Morales dan juga salah seorang yang terlibat di dalam merancanakan gol Kuala Lumpur, iaitu Paulo Josue. Ini yang aku katakan pada video sebelum ni juga, yang pemain yang perlu pasukan Sabah beri perhatian, di mana dia telah mengulangi lagi kehebatan dan assist beliau pada perlawanan tu, di mana hasil daripada free kick beliau berjaya memberi bola tersebut kepada Raul Morales untuk mendapatkan gol pertama pasukan Kuala Lumpur. Dan bagi aku man of the match pada perlawanan ni adalah penjaga gol Kuala Lumpur, iaitu Kevin Ray Mendoza. Memang hebatlah dia. Memang terbaik. Banyak percubaan-percubaan yang Sabah lakukan yang bagi aku bajet Sabah sebenarnya boleh mendapat sebanyak 3 gol pada perlawanan tu. So kalau Sabah berjaya menjaringkan 3 gol, kita akan menang sebanyak 3-2. Itulah, tapi kehebatan Ray Mendoza ni guys. Penjaga gol the Philippines ni memang terbaiklah pada perlawanan tu, dan memang aku puji aksi yang dia tampilkan untuk perlawanan tersebut. Dan untuk pasukan Sabah pula guys, aku telah memilih 2 pemain yang menarik perhatian aku, tapi pemain ni bukanlah dimasukkan as a starting 11, tapi dia dimasukkan sebagai pemain sub, iaitu Naim dan juga Amri Yaya. Selepas kedua pemain ni dimasukkan ke dalam padang pada separuh masa kedua, aku ada nampak sedikit perubahan cara penyerangan Sabah, lebih teratur dan juga keserasian nampak di situ, terutamanya untuk Amri Yaya lah. Bagi aku Amri Yaya banyak membuat hantaran-hantaran trik-trik yang cukup menarik di bahagian kotak penalti lawan, yang hampir juga membuahkan hasil untuk kita. Dan percubaan Naim, guys, 2 kali diselamatkan oleh Mendoza. Tapi itu pun aku respect juga Naim, dia banyak membuat larian ke atas untuk membantu bahagian serangan kita. Dan satu figure lagi, ini guys, Dominic Tan, si Dom. Aku akui pada perlawanan 4 perlawanan sebelum ni dia adalah center defender kita yang terbaik. Tanpa adanya Dominic, aku yakin banyaklah bolos yang bakal pasukan Sabah akan terima sekiranya tanpa kehadiran beliau. Tapi unfortunately pada malam ni, pada malam tersebut waktu menentang Kuala Lumpur, di mana 1 gol tu hasil daripada kesilapan beliau berjaya diambil kesempatan oleh pasukan Kuala Lumpur, yang satu lagi tidak berjaya dijaringkan lah, kesimpulan dia macam tu. So agak kecewa juga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Dominic Tan, walau macam mana pun ada a few save juga Dominic Tan lakukan. So bagi aku, top macam mana pun player tu, of course one day akan ada punya down juga, macam roda lah, atas bawah. So aku rasa waktu menentang Kuala Lumpur ni adalah satu prestasi yang kurang cermelang daripada Dominic Tan. Walau macam mana pun aku tidak salahkan Dominic Tan atas kesilapan yang beliau lakukan. Aku harap ini adalah satu iktibar bagi pasukan Sabah dan of course untuk Dominic Tan sendirilah, untuk memperbaiki lagi mutu perlawanan dan juga fokus beliau untuk perlawanan-perlawanan yang mempunyai intensity dan juga mind stress yang cukup tinggi, especially menentang Kuala Lumpur dan juga untuk menentang Kedah pada perlawanan yang akan datang nanti. So guys, itu adalah rumusan aku untuk di sepanjang minit perlawanan yang telah berlaku di antara Kuala Lumpur dan juga Sabah ni.
satu keputusan yang aku sudah jangka akan berlaku, tapi walau macam mana pun agak kecewa jugalah. Pasal aku sebenarnya masih, macam tadi aku masih mengharapkan pasukan Sabah akan menang perlawanan ini, mengekalkan rekod tanpa kalah. Begitu juga untuk peminat-peminat Sabah yang lain. So, okay guys, kalau kamu ada pendapat-pendapat lain lagi mengenai apa yang terjadi dalam sepanjang perlawanan ini, ataupun mungkin ada juga komen-komen aku yang kamu rasa tidak ngam, kamu boleh share di ruang komen di bawah. So, hingga kita bertemu lagi pada video seterusnya, iaitu head to head untuk perlawanan antara Sabah akan menentang Kedah pada 24 hari bulan kalau aku tak silap. Assalamualaikum guys.